Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Coba kita bayangkan kalau satu hari nanti kita semua tidak perlu lagi pening kepala dengan tarik pilihan raya yang bertindih, bercelarut dan memenatkan. Nah, inilah yang coba dibangkitkan oleh Setiausaha Agung DAP Anthony Loke apabila beliau mencadangkan supaya PRU16 nanti dijadikan titik mula untuk menyelaraskan semula tarik pilihan raya umum dengan pilihan raya negeri-negeri di Semenanjung. Bunyinya macam praktikal, betul atau tidak? Tetapi apabila kita gali lebih dalam, ada banyak perkara tersembunyi yang boleh mengundang kontroversi dan juga tanda tanya. Jom kita sembang, kita ulas tentang benda ini sebab ini bukan sekadar soal logistik ataupun budget, tetapi ada permainan kuasa politik yang lebih besar di sebaliknya. Kalau ikut cadangan Anthony Loke, PRU16 berkemungkinan akan berlangsung sama ada hujung tahun depan ataupun awal tahun 2027. Cadangan ini datang selepas jadwal pilihan raya di Semenanjung menjadi kucar-kacir sejak 5 tahun kebelakangan ini. Ingat lagi kah? Semuanya bermula dengan pilihan raya negeri mengejutkan di Melaka pada November 2021 selepas 4 adun tarik sokongan terhadap kerajaan negeri pada masa itu. Kemudian Johor pula ikut jejak pada Mac 2022 apabila kerajaan negeri hanya tinggal majoriti tipis 1 kerusi dan akhirnya tumbang selepas kematian seorang adun. Situasi tersebut membuatkan Johor tidak ada pilihan selain membubarkan DUN. Selepas itu datang pula 6 negeri, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, dan juga Terengganu yang akan membuat pilihan raya berasingan daripada PRU15. Katanya sebab mahu elakkan kemarahan rakyat kalau pilihan raya bertembung dengan musim tengkujuh dan juga banjir. Tetapi ramai juga yang mempersoalkan, betulkah atau tidak semata-mata pasal banjir, ataupun ada strategi politik yang lebih besar di sebaliknya. Sekarang ini hanya Perlis, Perak, dan Pahang yang masih lagi mengikut jadwal sama dengan PRU. Kalau betul mau selaraskan balik, ia mesti dibuat sebelum pilihan raya negeri Melaka yang seterusnya, yang penggalnya akan tamat pada Desember 2026. Itu bermaksud tarik terakhir pilihan raya Melaka boleh diadakan ialah Februari 2027. Jadi cadangan Anthony Loke ini sebenarnya macam satu ultimatum politik. Kalau nak betulkan semula jadwal, inilah peluangnya. Anthony Loke juga menekankan soal kos. Beliau kata kalau buat pilihan raya berasingan, kerajaan terpaksa menanggung bajet Suruhanjaya pilihan raya ataupun SPR berulang-ulang kali, termasuklah kos logistik yang berganda. Bayangkan, setiap kali pilihan raya nak kena cetak kertas undi, sediakan ribuan petugas dan juga pengawal keselamatan. Semua itu melibatkan ratusan juta ringgit. Kalau digabungkan, katanya, lebih jimat dan lebih mudah untuk pengundi. Tetapi persoalan paling besar adakah semua negeri sanggup mengikut rentak yang sama? Sebab kuasa untuk bubarkan DUN ini ada pada kerajaan negeri dan bukan pada Putrajaya. Jadi Anthony Loke sendiri mengakui perkara ini perlukan kerjasama semua kerajaan negeri di Semenanjung. Kalau kita throwback balik, sebelum ini memang ada banyak drama politik yang menjadikan tarik pilihan raya berpecah-pecah macam sekarang ini. Melaka tumbang sebab adun lompat parti. Johor tumbang sebab majoriti tipis dan kematian seorang adun. Manakala 6 negeri lain sengaja mahu pisahkan PRN mereka daripada PRU15. Dari sudut politik, ada yang kata langkah itu strategi parti untuk menguji mood rakyat. Contohnya, Perikatan Nasional mahu mengukur kekuatan mereka di negeri-negeri Melayu. Manakala Pakatan Harapan pula mahu melihat sejauh manakah sokongan mereka kekal di kawasan bandar. Bila buat pilihan raya berasingan, parti-parti ini ada lebih banyak peluang untuk fokus kempen negeri demi negeri. Tetapi kesannya rakyat akan menjadi letih, budget akan menjadi pembaziran, dan suasana politik seolah-olah tidak pernah reda. Kalau kita tengok Sabah pula, Ketua Menteri Haji Jinor baru-baru ini mengumumkan bahwa DUN Sabah akan dibubarkan sebelum penggalnya tamat pada 11 November. Kata beliau lagi, keputusan akan diumumkan tidak lama lagi dan ia tidak akan dipengaruhi oleh ramalan cuaca.
Padahal Sabah baru saja pulih daripada bencana banjir dan juga tanah runtuh yang meragut sekurang-kurangnya 13 nyawa. Jadi persoalan yang timbul, betul atau tidak keputusan mahu bubarkan DUN ini dibuat atas kepentingan rakyat? Atau sebenarnya untuk kepentingan politik semata-mata? Nah, sekarang mari kita masuk pula ke slot persoalan kontroversi seperti biasa. Soalannya, kalau PRU16 diselaraskan semula dengan semua pilihan raya negeri di Semenanjung, siapa sebenarnya yang untung dan siapa yang rugi? Dari satu sudut, kalau semua negeri dan parlimen membuat pilihan raya serentak, parti besar macam PH, BN dan juga PN boleh menjimatkan kos dan jentera mereka boleh dikeras secara total. Tetapi dalam masa yang sama, parti kecil ataupun pembangkang negeri mungkin tenggelam sebab tidak mampu mahu lawan gergasi politik di pentas nasional. Jadi, adakah cadangan ini sebenarnya lebih menguntungkan parti-parti besar yang ada sumber dan juga jentera yang kuat? Lagi satu persoalan, kalau pilihan raya dibuat serentak, adakah rakyat betul-betul akan mengundi berdasarkan isu tempatan ataupun mereka hanya akan ikut arus sentimen nasional? Contohnya, kalau rakyat marah pada kerajaan persekutuan, besar kemungkinan negeri-negeri yang dikuasai mereka pun boleh tumbang. Sebaliknya, kalau kerajaan pusat populer, negeri-negeri pembangkang mungkin akan terjejas. Jadi, cadangan Anthony Locke ini nampak macam neutral, tetapi sebenarnya ia boleh menjadi senjata politik untuk wipe out lawan secara besar-besaran dalam satu masa. Inilah permainan politik yang ramai orang tidak nampak. Apabila kita cakap tentang pilihan raya, ia bukan sekadar soal tarik dan juga budget, tetapi tentang momentum politik, strategi survival, dan bagaimana parti-parti cuba untuk mengawal lanskap demokrasi negara. Locke mungkin cakap ini soal memudahkan rakyat dan menjimat kos, tetapi adakah kita percaya sepenuhnya bahwa semua ini tidak ada agenda politik? Jadi, kawan-kawan sekalian, penonton-penonton semua, apakah pandangan Anda? Adakah cadangan PRU16 serentak dengan PRN Semenanjung ini benar-benar untuk kebaikan rakyat ataupun sebenarnya satu hela politik untuk menutup peluang parti-parti kecil dan mengekalkan dominasi parti yang besar? Adakah ini langkah ke arah kestabilan politik atau sebenarnya ia bakal menjadi medan pertempuran yang paling sengit dalam sejarah politik Malaysia? Inilah yang membuatkan politik kita ini penuh dengan teka-teki dan juga drama. Jadi jangan kemana-mana, teruskan ikuti kami di channel ini Currents VMY sebab kita akan bongkarkan lebih banyak kisah politik Malaysia yang penuh kontroversi dan tidak masuk akal. Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda. Adakah Anda setuju dengan cadangan Anthony Locke ataupun Anda rasa ini hanyalah strategi politik yang terselindung? Baiklah, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sahaja. Terima kasih semua.